yang menggembirakan jiwa kita, hati kita, kita rasa seronok. Ya. Seronok kerana kita diberi peluang untuk laksana perintah Allah. Ya. Sebab bila Allah Ta'ala wajibkan kepada kita sesuatu tanggungjawab, dipanggil taklif. Sebab tu kita dipanggil mukallaf. Mukallaf, orang yang memikul sesuatu tanggungjawab, sesuatu kewajipan. Bila kita boleh tunai suatu kewajipan, kita rasa puas, kita rasa seronok, kita rasa terlepas daripada satu bebanan. Nak kata beban pun satu bebanan, satu taklif. Umpama kita bila selagi tak semayang, kita rasa susah hati. Bila lepas semayang, dia rasa lega sungguh, boleh semayang. Ada orang bila tak semayang rasa lega, bila semayang rasa berat. Ada juga. Jadi sebab tu dipanggil kita ni mukallaf, bukan muallaf. Mukallaf mereka yang dipertanggungjawabkan dengan beberapa kewajipan. Ya. Kewajipan tu dia sumber hukumnya, sumber jadi wajib tu daripada satu kalimah, daripada dua kalimah, iaitu kalimah syahadah. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dengan kalimah itu menukar semua hidup kita ni. Cara berfikir, cara beramal, cara bekerja, cara bercakap, cara bertindak, cara berbuat, semua sekali. Termasuk cara makan, cara pakaian. Kalimah ini mengubah semua sistem hidup kita. Ya. Dan kalimah ini kalimah yang berat, bukan kalimah yang mudah. Ya. Kalimah yang berat. Ya. Suatu kalimah yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran sebagai kalimah yang besar, yang berat. Ya. Ya. Bila kalimah yang berat, kenapa jadi berat? Kenapa jadi sesuatu taklif yang besar? Kerana kalimah inilah yang pernah satu hari seorang badui mari jumpa Nabi. Dua orang badui mari jumpa Nabi. Mereka rasa pelik. Sebab di mana-mana pun orang cerita tentang Nabi Muhammad, tentang Muhammad. Dia ni belum Islam. Di kedai kopi pun orang duk bincang cerita Muhammad. Gimana pun cerita Muhammad. Gimana-mana pun cerita Muhammad. Macam satu masa Piala Dunia bola sepak, gimana pun cerita bola. Masuk bola, cerita bola. Keluar bola, cerita bola. Masuk masjid, cerita bola. Itu belum Malaysia masuk lagi. Kalau Malaysia masuk, tak tahulah. Tengah semayang, main bola lagi. Jadi bila masing-masing orang bercakap tentang Muhammad, badui ni mari jumpa Nabi. Ya Muhammad, aku nak tanya kamu, benda yang kamu bawa ni, apa benda yang kamu bawa ni, ya Muhammad? Sebab ke mana-mana aku pergi pun orang sebut cerita kamu. Di kedai, di rumah, di pasar, semua orang cerita dengan kamu. Apa yang kamu bawa ya Muhammad? Kata Nabi, aku ajak mereka mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu saja. Masa tu semayang tak wajib lagi. Puasa lagi tak wajib. Puasa tahun lepas Nabi hijrah ke Madinah baru wajib. Haji lagi lambat. Masa tu tak ada wajib. Mengucap je. 13 tahun tu semayang tak wajib, puasa tak wajib, zakat tak wajib, bersunat pun tak. Cuma Nabi kata, aku ajak mereka mengaku Allah sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad sebagai Rasul. Itu saja. Kata kawan, kata badui ni, ya Muhammad, haza amrun takrahul muluk. Inilah kalimah yang pembesar-pembesar akan marah pada kamu. Kalimah ni lah. Kalimah ini menyebabkan pemimpin-pemimpin akan marah pada kamu, benci pada kamu, akan bertindak ke atas kamu. Kalimah ni. Jawab soalan lagi. Izan sayuharibukal arabu wal ajam. Kalau kamu bawa kalimah dia Muhammad, kamu akan diperangi oleh bangsa Arab dan bangsa bukan Arab. Orang Arab pun akan perangi kamu, orang bukan Arab pun akan perangi kamu. Kalimah ni. Kenapa marah sangat pada kalimah ni? Sebab kalimah ni sumber.
Wa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Kalimah ini kata Allah seumpama satu pokok, akarnya menjonam dalam perut bumi, dahannya merimbun di udara. Itu sifat dia. Ya. Kalimah ini kalimah yang jadi sumber segala perubahan yang berlaku atas dunia. Sebab tu orang bukan Islam, dia payah nak masuk Islam. Kita tanya pasal apa orang asli ni payah sangat masuk Islam, orang asal kita. Ya, orang Kristian, orang Hindu, orang Cina. Masuk Kristian mudah. Tapi nak masuk Islam cukup payah. Ya. India, masuk Kristian tak apa. Tapi nak masuk Islam cukup payah. Ya. Bukan saja di Arab, di kalangan bukan Arab, di negara Arab sendiri pun. Di negara Arab tu payah untuk menerima Islam. Ya. Kenapa kalimah ni? Kenapa mereka boleh menganut agama-agama lain? Sebab agama lain dia tidak akan mengubah benda. Dia tidak macam Islam. Bila seorang tu mengucap kalimah syahadah, pakaiannya dah beza sebelum dia masuk Islam. Tapi kalau dia masuk Kristian, serupa je pakaian dia. Tak ada beza pakaian dia. Ya. Kalau dia mengucap syahadah, makanan dia pun berubah dah. Dia tak boleh makan babi, tak boleh makan benda haram. Tapi kalau dia masuk agama lain, semacam je boleh. Ya. Pakaian dia, makanan dia, cara berfikir, cara bertindak. Sebab tu bila seorang tu mengucap kalimah syahadah, kalimah tu mengubah semua. Pertama, mengubah keyakinan. Ya. Mengubah yakin. Ya. Keyakinan ni benda besar. Akidah ni ataupun keyakinan ni dia ada dalam semua benda. Dalam bercakap, dalam bertindak, dalam berfikir, dalam merancang, dalam buat benda, semua ada akidah dia. Ya. Semua dia ada akidah dia. Ada ikatan dia, ada hubungan dia. Semua kita buat, semayang kerana Allah, puasa kerana Allah, bekerja kerana Allah, mancing kerana Allah, buat apa pun kerana Allah. Ya. Dia mesti ada kaitan dengan akidah. Ya. Semua benda yang kita buat. Jadi oleh kerana itu, teras utama dalam keyakinan ini ialah membina keyakinan manusia. Sebab tu kata Nabi, naja awwalu hazil ummah bil yaqin wa zuhdi. Ya. Dua sebab umat awal, generasi umat awal ni berjaya, dua sebab. Ya. Pertama, sebab mereka yakin. Keyakinan tu mengubah. Sebab tu bagi mereka, pergi perang dengan duduk rumah sama je tuan-tuan. Kita kata mana boleh pergi perang mati, duduk rumah tak mati. Ya ke tak mati duduk rumah? Ya. Kalau Allah takdirkan tak mati, gilah perang macam mana pun tak akan mati tu kan. Dia keyakinan. Sebab tu Khalid Al-Walid pergi perang berpuluh kali. Mati di mana Khalid Al-Walid? Mati atas katil rumah dia. Waktu orang mandi jenazah dia, lebih pada 70 parut-parut luka di tubuh dia. Dia bukan kebal. Dia bukan kebal. Tapi tak mati. Kenapa? Sebab Allah takdirkan kematian dia di rumah dia. Ya. Sebab tu orang beriman ni, bila dia yakin pada Allah, keyakinan tu menyebabkan dia rasa jiwa dia tenang, fikiran dia lapang, dia bertindak pasal apa? Kerana bila kita yakin pada Allah Ta'ala, apa yang kita nak bimbang? Ya. Kullan yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah ya Muhammad, sesuatu tak akan kena pada kamu melainkan apa yang telah ditentukan Allah akan kena pada kamu. Kalau Allah takdirkan tak kena, tak kena. Orang pernah uji Khalid Al-Walid dengan racun. Ya. Dia uji dengan racun. Ya Khalid, kalau kamu betul Tuhan kamu berkuasa, kamu minum racun ni. Aku nak tengok Tuhan kamu berkuasa atau racun ni berkuasa. Ya. Khalid Al-Walid pegang. Ya Allah, seandainya racun ni berkuasa pada kamu, aku akan mati dengan sebab kuasa dia. Tapi kalau kuasa kamu mengatasi kuasa racun ni, maka engkau selamatkan aku ya Allah. Dia minum. Tuan-tuan jangan buat. Ya. Ya. Dan pernah dalam sejarah Islam, mufti di Pahang ni pernah diuji demikian. Diuji dengan racun. Dia awal-awal sejarah Islam dulu. Ya. Kan Pahang ni kuat sihir dulu. Ya. Pahang ni kuat sihir. Kawasan-kawasan Temeloh ni kira nombor 1 lah dulu. Lamalah tahun-tahun awal-awal penyebaran Islam. Sampai imam semayang tu sampai tak boleh baca ayat Quran. Disihir oleh makmum. Makmum sihir dia. Hingga dia pergi Indonesia belajar mendalami kaedah-kaedah perubatan, perawatan mengelak daripada kena sihir.
Ya. Kuat. Ya. Nabi sendiri pun kalau kita lihat dalam buku tafsir, penurunan 3 surah, Qul huwallahu, Qul al-Falaq, Qul nas, ialah kerana wanita menyihir Nabi SAW dan sehingga walaupun bagai perbahasan para ulama berhubung dengan kisah ini. Ya. Tapi nak sebut bagaimana berlaku demikian. Ya. Jadi oleh kerana itu yakin ini menyebabkan dia mengubah sesuatu. Ya. Dan keyakinan tu dia berbeza. Ya. Darjah keyakinan. Darjat keyakinan tu dia bukan 100% semua orang. Ada 80, ada 70, ada 50. Ya. Yakin, dia percaya. Tapi keyakinan dia tidak jazam, tidak mutlak. Ya. Dia yakin tu berbeza-beza. Ya. Tahap iman manusia kan tak sama. Iman ni ada ahli hebat iman dia. Iman para nabi-nabi, Masya Allah. Tak sama iman nabi-nabi dengan iman orang biasa. Ya. Iman imam tak sama dengan iman makmum. Kadang-kadang makmum lebih kuat iman dia berbanding imam. Ya. Kadang-kadang imam lebih hebat iman dia berbanding makmum. Sebab iman kita tak sama. Ya. Tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'din. Demikian rasul-rasul kami lebihkan sebahagian mereka berbanding sebahagian lain. Rasul-rasul pun tak sama. Rasul tak sama. Ya, darjat rasul tak sama. Minhum man kallam Allah, ada rasul kata Allah berbicara dengan Allah, boleh cakap dengan Allah. Ya, ada rasul boleh cakap dengan Allah. Semua rasul tak, tidak semua rasul. Hanya beberapa orang rasul saja yang boleh bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Nabi Musa alaihissalam. Ya, firman Allah taala wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa bicara dengan Allah berapa kalimah. Ya, Nabi Muhammad waktu Isra dan Mi'raj. Ya, Nabi lain tak ada. Nabi lain timu wahyu. Ya, timu wahyu daripada Allah. Ada nabi-nabi yang Allah bagi luar biasa. Ya, ditimpakan padanya derita, azab, seksaan teruk dunia. Pada dia rasul. Nabi Zakaria tu ditangkap, dia gergaji sampai terbelah 2 tubuh dia. Padahal dia nabi. Kalau kena kita kata takkan nabi Tuhan tak tolong dia. Ya. Kita harus beza di antara perkara yang menjadi sunnatullah dengan perkara yang dijadikan mukjizat oleh Allah Taala. Dia beza. Mukjizat betul Allah ambil alih. Adapun sunnatullah perjalanan hidup kamu hadapilah macam biasa, macam orang biasa. Sebab tu Nabi Isra Mi'raj 1 malam je, sekejap je. Pergi Masjid Aqsa, Mi'raj ke langit, balik malam tu juga. Tapi nak hijrah ke Madinah berapa hari? Ya. Padahal Madinah tu lebih dekat dengan bandingan Masjid Aqsa. Tapi kena beza. Ini mukjizat. Bila mukjizat dia luar biasa. Itu Allah ambil alih. Ya. Mukjizat. Adapun sunnatullah sebagai rasul, sebagai nabi, ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum. Itu semua sifat-sifat nabi yang Allah sebut. Nabi Allah bangkitkan di kalangan kamu, jadi makan, minum macam kita juga. Ya, nabi pun berdarah nabi merah. Ya, bukan putih. Waktu Aminah melahirkan nabi, darah merah. Ya, hebat lagi yang Langkawi itu darah putih. Ya. Mansuri ditikam katanya buak keluar darah putih. Rupanya dia leukemia. Ya. Wallahu alam. Tapi nak sebutnya keyakinan tu mengubah. Tetapi ya akhi, ya, oleh kerana Islam ni agama yang Allah turunkan, ya, dan semua nabi-nabi berdepan dengan kaum dia yang menentang dia, ya. Ana pernah satu ketika, ya, berfikir kadang-kadang, ya, kenapa Allah Ta'ala tidak bagi kemenangan kepada agama dia mudah je. Bagi menang. Bila menang 60 tahun baru menang sekali. Ya. Dia semantan. Lama tak menang, baru kali ni menang. Ya. Kadang-kadang payah untuk mencapai kemenangan. Bila Islam menang saja, kita tengok, ya, apa yang berlaku. Ya. Islam ni dia tak benar memerintah. Ya. Islam jangan diberi peluang memerintah. Ya. Barat tahu kalau Islam merintah, dia jadi ancaman kepada tamadun di Eropah, dia ancaman kepada negara-negara barat. Kenapa jadi ancaman?
Islam bukan dengki pada siapa-siapa, bukan zalim pada siapa-siapa, bukan aniaya pada siapa-siapa. Islam agama yang paling adil, yang meletakkan hak yang sama rata. Islam beri kebebasan beragama, tak pernah paksa orang bukan Islam masuk Islam, tak pernah paksa orang bukan Islam untuk tak makan apa yang mereka boleh makan. Kenapa? Dia kata sebab inilah kami tak benar. Sebab inilah yang tak benar ni. Tak benar bukan kalau Islam tu tak adil, mereka akan benarkan. Tapi kerana Islam tu agama yang mendorong keadilan pada semua orang. Ya. Sebab Islam ni dia bila daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia sifat dia sempurna. Kenapa sempurna? Dari Allah. Ya. Dia berbeza kalau dari makhluk. Makhluk dia memang lemah. Ya, umpama kasut kita lah, kita pakai lama-lama makin nipis tapak dia. Tapi kaki daripada Allah. Cuba berjalan tak pakai kayang, makin lama makin tebal, bukan makin nipis. Ya. Ya. Makin tebal, ya. Ya. Sebab datang Allah Subhanahu Wa Taala. Bila datang Allah, dia sempurna. Ya. Dia maha sempurna, bukan sekadar sempurna, dia maha sempurna. Ya. Oleh kerana dia maha sempurna, barak tahu kalau sikit Islam memerintah, dia Islam bawa ajaran yang sesuai dengan keperluan fitrah manusia. Ya. Fitrah manusia ni sama je tuan. Fitrah manusia. Ya. Fitratullahi allati fatarna nas 'alaiha. Allah Taala telah bentuk manusia di atas fitrah, acuan Allah Taala. La tabdil khalqillah, tidak mungkin berubah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik. Jiwa manusia yang fitrah dia mesti selaras dengan Islam. Ya. Tuan-tuan suka dah orang merompak, tak suka. Perompak pun tak suka barang dia rompak. Tak suka. Seorang pencuri dia tak suka perkataan mencuri walaupun dia kerja mencuri. Ya. Sebab dia bercanggah dengan fitrah dia. Buat baik, nilai baik. Nilai baik ni universal. Ya. Nilai baik ni universal. Ya. Tapi di mana lebih Islam? Lebih Islam kerana Islam buat sesuatu kerana tuntutan agama. Ya. Saya beritahu orang bukan Islam, saya kata saya orang Islam, saya memerintah dengan cara Islam, saya mesti berlaku adil pada kamu yang bukan Islam. Kenapa saya kena berlaku adil? Bukan sebab saya Melayu, sebab saya Islam. Kalau saya tak adil, Allah akan hukum saya. Bukan bangsa saya seronok. Ya. Sebab tu bila Nabi SAW dibangkit sebagai Rasul, Nabi hapuskan nilai ni. Nilai pertama, mulia duduk pada harta benda. Islam datang nak beritahu, kemuliaan manusia tidak duduk pada harta, tapi duduk pada takwa. Kenapa? Harta ni bukan manusia buat, Tuhan bagi. Ya. Tuhan takdirkan harta kita. Kita hanya boleh berusaha, tapi harta kekayaan milik Allah Subhanahu Wa Taala. Mulia duduk pada takwa. Ya, kalau mulia duduk pada harta, beruntung orang kaya. Hinalah orang miskin. Tak. Ya. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala abyadu aswad illa bi taqwa. Tak ada kelebihan orang Arab berbanding bukan Arab. Kenapa Nabi sebut demikian? Sebab manusia akan merasa bila dia Arab, dia rasa lebih Islam pada orang lain. Kita pun rasa macam tu. Wah, ni Arab ni. Ya. Kalau Arab mari loyang ni, confirm jadi tu imam, tuan-tuan. Ya. Walaupun semayang, baca Fatihah, tak betul apa semua. Memang Arab, tapi tak reti. Dia reti ni kerana kita belajar. Arab pun tak belajar, tak reti apa. Satu hari saya pergi ke Jordan, kebetulan. Ni Ustaz Zaki lama lah. Ya. Ni Jordan semayang. Saya mari berjemaah di masjid. Ya. Ada seorang Arab dia kata, datang dari mana? Saya kata Malaysia. Orang Malaysia boleh baca Quran ya? Kata. Ya. Rasa nak letup kepala. Ya. Dia tak tahu Malaysia Johan antarabangsa berapa kali dah Johan Quran. Ya. Sebab Arab ni dia rasa dia lebih pada orang lain dalam bab Islam. Tak. Ya. Tidak mulia seorang kerana warna kulit. Hitam putih ni bukan kita yang buat, Allah yang tentukan. Sebab tu bila satu hari Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu, Abu Zar ni kan kulit putih. Ya, sahabat Nabi Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu memanggil Bilal bin Rabah. Bilal ni kan hamba amdi, kulit dia hitam, Bilal ni.
Ya. Depan Nabi SAW, Nabi dengar Abu Zar panggil Bilal, ya ibna mra'atus sauda. Hei anak pada hamba abdi berkulit hitam. Hei anak hamba berkulit hitam, mari sini. Ya. Nabi dengar panggilan tu. Nabi kata, ya Abu Zarin, hei Abu Zar, inna fika mru'un fika jahiliyah atau kama qala. Hei Abu Zar, rupanya kamu ada lagi perangai jahiliyah dalam tubuh kamu ni. Ada lagi perangai jahiliyah. Apa dia? Menilai mulia manusia pada warna kulit. Itu perangai jahiliyah, bukan perangai Islam. Ya. Tapi Islam ni sama ke? Tak, tidak juga. Pernah satu hari Aisyah radhiyallahu anha, disebut dalam Sahih Salikin, menghidangkan makanan, ya. Hidang makanan, kebetulan lalu seorang miskin. Dan Aisyah beritahu sahabat, ambillah roti tu bagi pak cik tu. Maka sahabat pun ambil roti panggil pak cik. Ni Aisyah suruh bagi. Ambillah roti. Allah, terima kasih banyaklah Aisyah, terima kasih banyak, semoga Allah merahmati kamu, Allah Taala beri balasan baik. Dia doa. Lalu pergi dia. Tak lama kemudian lalu orang kaya. Sahabat-sahabat Nabi kata Aisyah, ajak dia makan. Ajak dia makan sama. Lalu ada seorang sahabat kata, ya wahai Aisyah, tadi bila orang miskin lalu kamu tak ajak makan, bagi roti je. Tapi kenapa golongan bangsawan ni kamu ajak makan sekali, tak bagi roti saja? Orang kita kadang-kadang bila nak Islam ni kata sama semua. Oh ni ada kelas menengah, kelas tak menengah, bangsawan bukan bangsawan. Tak sekalian, bila sahabat tanya Aisyah, ya Aisyah, kenapa yang tadi kamu tak bagi roti saja, tak panggil makan? Kata Aisyah, setiap manusia ada makam dia. Setiap orang tu ada makam dia. Kalau aku bagi roti pada golongan bangsawan, dia rasa aku hina dia. Tapi bila aku bagi ke orang tadi, dia rasa mulia. Ya. Setiap orang tu ada kedudukan dia. Sebab tu Islam tak pernah menghina seseorang kerana keturunan dia. Ya. Walaupun keturunan tu penting dalam Islam. Ya. Dalam kita nak kahwin, seorang perempuan, laki-laki nak kahwin, kena tahu keturunan yang baik. Baiklah. Kena tahu keturunan dia. Bukan cek-cek ujungnya, anak bola betung. Jangan. Payah nak makan rebung esok. Ya. Dia tahu keturunan yang baik. Dimuliakan. Orang yang mulia zaman jahiliah, dia mulia dalam Islam. Ya. Dan ini yang keadilan yang Islam letakkan pada manusia. Hingga walaupun dia bukan Islam, tapi dia rasa Nabi muliakan dia. Nabi menghormati dia, sahabat menghormati dia. Ya. Pernah satu hari Sayyidina Umar Al-Khattab berjalan jauh dia khalifah. Dia jumpa seorang Yahudi di Madinah, dia minta sedekah. Yahudi minta sedekah. Kita tahu Yahudi ni musuh Islam. Allah letak dalam Quran. Tapi sebelum Al-Khattab dia tengok Yahudi dia minta sedekah, dia pegang tangan Yahudi ni, dia bawa, mari ikut aku. Khalifah pegang tangan Yahudi peminta sedekah, pergi bawa ke mana? Bawa ke Baitul Mal. Umar panggil pegawai Baitul Mal. Umar tanya, apakah negara masih ada duit? Ya, dia kata ada. Kata Umar Al-Khattab, Sayyidina Umar, keluarkan sedikit harta negara, bagilah pada Yahudi ni. Bagi duit negara, bantu dia. Kenapa? Waktu dia muda, waktu dia kuat, dia banyak menyumbang pada negara. Hari ini dia tua, negara kena bantu dia, kena tolong dia. Inilah yang diamalkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Zaman Sayyidina Umar tu diberi, orang susah ditangguh, diberi Sayyidina Umar Khattab. Bila negara banyak duit, kekayaan datang daripada dua sumber. Kekayaan dalam Islam ni, satu benda fizikal, satu keberkatan. Walau anna al-qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau penduduk sebuah negara tu beriman pada Allah, bertakwa pada Allah, Allah akan buka pintu keberkatan daripada langit dan daripada bumi. Barang ada, fizikal, semua ada. Tapi keberkatan belum tentu ada. Maka keberkatan itulah yang mencukupkan kita. Ya, berkat-berkatnya apa dia? Ziyadatul khair. Kita rasa bertambah kebaikan dia. Pada harta rasa bertambah kebaikan dia. Bukan duit sangat. Rasa seronok, gembira. Saya pernah jumpa seorang bilioner dalam Malaysia ni. Dia antara tersenarai di antara orang Islam yang paling kaya, antara yang terkaya di Malaysia. Ya, mari jumpa, dia kata nak jumpa. Masa tu saya jadi menteri. Ya, mari jumpa dia. Saya terkejut, kali pertama saya jumpa dia, pakai selipar itu kan. Pakai pakaian biasa aja. Duduk borak dengan dia, Masya Allah. Ya. Ya.
Memang dia banyak syarikat di Malaysia ni. Ya. Dalam banyak-banyak perbualan tu disebut, dia kata saya ni ustaz. Ya. Dia panggil saya abang. Dia kata abang saya ni ya, meniaga, bekerja, kontrak ni bukan sebab nak duit dah. Ya, bukan fikir duit ni. Kita fikir orang kerja ni nak duit dah. Dia kata bukan saya fikir. Ya, duit ni apa yang nak makan saya pun dah tua dah, makan cukup yang ada dah, tak ada, tak terhabis pun. Tapi saya berniaga, saya buka bisnes sana, meniaga sini, buat projek tu untuk tolong orang ramai. Tolong orang ramai. Bawah syarikat saya sekarang ada 32,000 keluarga yang dia tanggung setiap bulan. Ya. Orang macam ni tu sekalian, dia bukan soal fikir nak duit. Ya, kadang-kadang kita tanya apa lagi yang berhormat tu nak, apa lagi pernah jadi menteri, timbalan menteri lagi, bertanding apa lagi nak. Ya, orang bukan fikir duit dah. Hidup kita ni, lagi banyak kita buat khidmat kebaikan pada manusia, lagi besar pahala dia. Ya, saya waktu jadi menteri yang saya rasa hilang ialah waktu, masa. Ya, waktu, masa ni sibuk sangat. Nak kuliah pun tak dan, tu terasa betul. Ya, tak sempat. Ya, pukul 7 lepas maghrib baru balik rumah. Kadang-kadang sampai malam, mesyuarat pagi, petang, siang, malam. Minggu ni mesyuarat, siap-siap. Minggu depan mari lagi mesyuarat. Ya, banyak sangat. Polisi, nak buat polisi, maklumlah polisi bukan mudah-mudah. Ya, mesyuarat kabinet, kita turun ke kementerian kita, mesyuarat dengan agensi kita. Agensi pula kita kena mesyuarat pula lagi. Di waktu yang sama kita ada komitmen lain. Oh. Bila tak di menteri ni rasa lega, boleh mari loyang. Ya. Ya, dulu tak boleh mari loyang. Saka loyang, ya, makut tingkap pun tak boleh mari tuan-tuan. Allahu Rabbi. Ya. Sebab tu bila Nabi SAW menjelaskan pada kita, umat dulu dia berjaya sebab yakin, maka kita hari ini bertanggungjawab membina keyakinan kepada masyarakat terhadap Islam. Ya, nak kena bina keyakinan ni, khususnya orang bukan Islam. Ya, orang bukan Islam ni ditakut-takutkan dengan Islam. Bila Islam merintah begini. Zaman dulu awak Islam merintah kena potong. Ayah, ditakut-takutkan dengan Islam. Ya. Kenapa? Sebab boleh jadi pertama kefahaman masyarakat. Sebab kita jauh terpisah dengan negara Islam. Negara Madinah baik, negara Islam. Tetapi sebenarnya masyarakat ni dia perlu, ya, musuh memang kerja dia menakut-nakutkan dengan Islam dan sebagainya, itu kerja dia lah. Ya, tuan-tuan tak boleh tak usah pertikaikan kerja musuh, memang tu kerja dia. Tapi kita kena pertikai apa yang kita kena buat. Ya, apa yang perlu kita buat? Membina keyakinan. Macam mana kita nak supaya masyarakat yakin dengan Islam? Pertama, apa dia takut sangat? Dia takut kalau bukan Islam, Islam mengetahui bukan Islam tak boleh makan babi, tak boleh hidup. Okey, bawa pergi tengok. Kebetulan kita ada model di Kelantan, bawa pergi melawat Kelantan. Yang mereka tengok. Ya, biar tengok apa yang ada. Ya. Sebab yakin ni pertama kerana dia tengok sendiri, dia yakin. Ya. Kenapa seorang tu yakin? Sebab dia tengok. Ini handphone. Berapa peratus tuan-tuan yakin? 100% yakin. Pasal apa? Boleh tengok. Confirm telefon. Kalau saya kata ni kereta, macam mana tuan-tuan? Ya, tempat saya panggil kereta ni. Oh, teruk benar ustaz duduk mana? Ya, kan? Ini warna hitam. Tapi tuan-tuan jangan tanya pasal apa hitam. Sebab tak boleh jawab. Kenapa dia hitam memang tak boleh jawab. Warna tak boleh bagi sebab. Pasal apa putih? Mana aku tahu, aku beranak dah putih dah. Orang lagi. Ya. Jadi yakin tu kita tengok. Ini kipas. Berapa ratus yakin? 100%. Tetapi negara Islam zaman Nabi tak ada dah. Zaman sahabat tak ada dah. Generasi awal tak ada dah. Zaman kita ni, mana model yang orang bukan Islam nak pergi tengok keadilan Islam? Tuan pergi tengok. Pergi tengok ke Brunei mungkin. Pergi tengok ke negara Arab. Pergilah tengok. Tapi negara Islam, dia bukan satu. Negara Islam, ya, ada orang tanya, kita nak bina Islam mana? Alam mana?
ala Afghanistan ke, ala Taliban ke, ala Pakistan ke, ala Malaysia ke, beritahu mereka negara Islam ni bukan ada model. Dan Islam ialah siapa yang melengkapkan sistem, maka itulah Islam. Ya. Tak boleh kata bila dibanding, oh Islam Pakistan lain dengan Islam di Malaysia. Ya. Itu orangnya, polisinya sama, dasar sama. Ya. Dia dalam Islam ni ada dasar yang tak boleh berubah, ada cabang-cabang yang boleh kita berbeza pandangan. Ya. Tengok keadilan. Individu orang Islam. Orang Islam ada yang beramal dengan Islam, ada Islam tapi tidak beramal dengan Islam, ada yang beramal sekejap dan tidak beramal, naik turun. Jadi nak tengok model manusia, mungkin kita akan jumpa, tapi dia tak sama. Islam dia mudah je Islam ni. Ya, siapa yang berpegang teguh dengan dasar Islam, maka dia seorang Muslim. Mengucap syahadah, sembahyang, puasa. Ya, dia seorang Muslim. Ya, tapi ada tak Muslim di Islam tapi minum arak? Ada. Tapi itu bukan gambaran Islam. Minum arak tu dia menentang ajaran Islam yang dia anut. Ya, dia bukan seorang Muslim yang sebenar. Muslim sebenar ialah seorang yang tidak minum arak, tidak berzina, yang takut pada Allah, yang adil pada masyarakat. Jadi kita kena bina supaya orang boleh tengok. Ya. Baru ni bila Sukan Piala Dunia dibuat di Qatar, berapa ribu masuk Islam. Ya, hari pertama dah 33 orang masuk Islam. Dan komentar-komentar yang mereka buat, dia kata kali pertama saya tengok sebuah negara Islam yang hebat. Dia tertarik dengan Islam. Sebab selama ni digambarkan Islam ni begini. Awak pergi ke Qatar nanti kena sunat tau. Kita nak ambil bola takkan sunat juga. Kalau awak pergi nanti, saya ingat lagi waktu saya kebetulan buat kajian pelancongan. Masa saya bidang pelancongan. Ya. Berjumpa dengan beberapa orang pelancong daripada luar negara. Ya, datang ke Terengganu. Masa tu Terengganu kebetulan PAS menang di Terengganu tahun 99. Ada orang bukan Islam, ada orang tanya dia, kamu pergi ke Terengganu, kamu tak takut ke? Dia pergi melancong di pulau perhentian. Ya, pergi melancong pulau perhentian, kemudian pergi Kuala Terengganu. Awak pergi ke Terengganu, kau tak takut ke? Pasal apa? Parti Islam merentah tahu. Ya, dia kata, di sana kalau mencuri kena potong tangan. Kata dia, saya bukan nak pergi mencuri, saya nak pergi melancong. Ya. Kenapa saya takut? Saya bukan nak pergi mencuri, saya bukan nak pergi buat jahat. Ya. Di Qatar dia beri amaran. Ya. Siapa-siapa yang kempen LGBT, bawa bendera LGBT atau pakai baju yang menyokong LGBT akan dihalau keluar segera daripada Qatar. Kerajaan dia beri amaran pada semua penonton, beribu penonton tu. Adalah seorang penonton buat naik bendera LGBT. Ya. Terus dia ambil gambar, tangkap, besok hantar balik. Arak tak ada. Nak minum arak, tempat lain. Ni mari nak tengok bola, tengok bola. Alhamdulillah. Tapi syarat tuan-tuan, orang akan tertarik kalau kita ni hebat. Kalau kita ni miskin, sesak, berjalan selipar terbalik je, ya, baju copan camping, siapa nak masuk Islam? Dia orang tak tertarik dengan Islam. Ya, dia mesti ada faktor penarik tu. Ya. Yang menyebabkan mereka kata, kalau macam ni, apa yang kita nak bimbang? Apa yang kita nak takut? Ya. Kalau macam ni lah sistem dia, ajaran dia, apa yang kita nak bimbang? Ya. Sebab tu tuan sekalian, bila Nabi tawan kota Mekah, Islam jatuh ke tangan Islam, Mekah jatuh ke tangan Islam. Pembesar Quraisy ni tuan-tuan, yang bunuh sahabat, yang seksa sahabat, yang rampas harta sahabat, yang rogol, yang macam-macam jenayah. Macam-macam jenayah. Dan mereka tak sempat lari. Sebab Nabi SAW datang dalam keadaan yang senyap-senyap. Nabi doa kan. Waktu Nabi bertolak pada Madinah, Nabi doa. Ya, doa supaya orang Mekah tak sedar kedatangan Nabi. Dan mereka tak sedar sungguh. Ya. Malam tu Nabi SAW letakkan sahabat di semua puncak-puncak bukit sekitar Mekah. Dan Nabi arahkan unggun api, nyalakan api.
Waktu tu baru sampai berita, kita dah dikepung oleh tentera Muhammad. Quraisy. Dia tengok bukit sana cerah, bukit sana cerah, bukit sana cerah. Cerah semua bukit. Ya. Temeloh cerah, Semantan cerah, sudah dah. Ya. Mana lagi Lancang pun cerah. Mentakak sikit kurang cerah sikit. Tak, dia tengok air sudahlah dah. Ya. Apa jadi ni? Dan alhamdulillah mereka Islam memerintah. Tuan-tuan, waktu tu pengusaha Quraisy tu rasa kami mesti kena seksa, kami akan kena bunuh, mesti aku kena bunuh, mesti aku kena seksa, mesti harta aku kena rampas. Pasal apa? Inilah kepala pengak dulu ni. Ni samseng-samseng ni. Ni Sarik Dol ni. Ya. Masing-masing menyangka mesti Islam balas pada kita. Mesti Islam hukum kita. Mesti Nabi akan balas. Mereka dikumpul depan Nabi SAW. Masing-masing tahu dah. Aku kalau panjang umur petang ni pun nasib baik. Aku letak dalam tengah hari rasanya. Masing-masing fikir. Ya. Apa kata Nabi SAW? Antumul tulaqa. Kamu dibebaskan. Bebas. Bebas semua. Ya Rasulullah, kami bebas. Kamu dibebaskan semua sekali. Ya. Kalau Nabi kata kamu tak kena hukum, cuma kamu tak boleh duduk Mekah. Tak, boleh duduk Mekah, duduk. Ya. Siapa sangka tiba-tiba Islam datang beritahu kamu semua dibebaskan. Tak dihukum. Seorang pun Nabi tak hukum. Try kalau kita kena mari Khomeini hari tu. Ya. Siapa yang punah zaman Khomeini? 14 hari merintah Malaysia. Ya. Bila Khomeini merintah apa berlaku? Habis, kena bunuh, kena pancung. Waktu zaman Jepun datang, kita pun habis semua. Pakcik tengah demam tu, Jepun nak minum air kelapa, panjat. Kebah demam. Ya. Masya Allah. Ya. Tak, Islam datang bukan nak. Sebab tu bila Nabi SAW satu pagi, ya, Nabi kita para sahabat, ya, Nabi akan lantik panglima perang pagi besok. Lepas subuh, Nabi akan ikhtiar siapa penglima, siapa ketua. Jadi masing-masing sahabat ni doa pada Allah Ta'ala supaya Nabi pilih dia sebagai ketua. Memimpin kebaikan ni pahala besar, tuan-tuan. Ya. Memimpin kebaikan ni pahalanya sangat besar. Ya. Walaupun letih, penat dah. Ya. Tapi bila kita menerajui sesuatu, kita memimpin ke arah benda baik, ya, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu min ujurihim syai'a. Allahu Rabbi. Ya, sesiapa yang menyeru kepada benda baik, dia mendapat pahala seruan kebaikan dia. Dan semua orang yang buat baik di belakang dia, semua sekali. Kalau 10,000 lah, kalau sejuta lah. La yanqusu min ujurihim syai'a, dan mereka tidak kurang sedikit pun pahala mereka. Ya, tuan-tuan bayangkan, saya kebetulan bila di kementerian, masa tu timbul isu kita nak jual offset carbon kita. Ya, banyak negara dunia, negara maju ni di hutan tak ada dah. Ya, kilang-kilang dia mengeluarkan pelepasan karbon yang tinggi. Jadi semua negara di dunia, ya, kalau dia ada kaedah mengira dia. Kalau dia lepaskan karbon sebanyak 10 juta tan, ya, katalah 10 juta tan karbon dia dikeluarkan, dia wajib beli hutan untuk menyeduk karbon dia tu. Kalau tidak, produk dia double dia punya tax, ya, 2 kali ganda cukai dia. Dan negara maju sekarang ni hutan dia tak ada, maka dia nak beli hutan-hutan di Malaysia, di Indonesia ni kita banyak lagi hutan, ya, mereka terpaksa beli hutan ni. Kalau tak beli hutan ni, produk dia tak boleh masuk. Setengah negara langsung tak diterima. Ya, kena ada sijil green, ya, sijil hijau. Sekarang di dunia nak hijau belaka dah, tuan-tuan. Tak ada dah warna lain dah. Ya. Green style, green life, green product, semua green. Ya. Green tu hijau kan? Jadi dia kena ada sijil green tu. Jadi kita Malaysia, kita ada hutan. Ya. Banyak negara yang mari nak beli hutan kita ni untuk offset dia punya karbon yang dikeluar. Saya kata okey,
Tak apalah. Apapun kita buat polisi supaya kredit karbon kita jual dalam negara. Tak jual ke negara luar. Kenapa? Sebab kilang kita pun dia kena green. Kilang sawit ni tuan-tuan, sawit ni dia melepaskan karbon banyak. Dia kita nak jual minyak sawit kita ke Eropah, ke mana-mana, kena ada sijil green. Barulah sawit kita ni murah cukai dia. Kalau tak ada, lagi buat 2-3 kali ganda setengah negara. Kena ada sijil green. Nak dapat sijil green certificate ni, dia kena beli hutan. Jadi kena beli. Banyak mana dia keluar karbon? 10 juta tan. Karbon. Dia punya pelepasan dia. Dia kena beli hutan untuk seduk 10 juta tan. Maka kita jual sama kita lah. Apa jual luar negara? Kalau kita jual hutan kita luar negara, akhirnya kita terpaksa nak cari hutan mana? Kita buat polisi. Tak benar jual ke luar negara, kita galakkan jual dalam negara. Syarikat Petronas nak beli, syarikat Shell nak beli, banyak syarikat kena beli. Dan saya kata pastikan urus niaganya jangan bercanggah dengan syarak. Pastikan urus niaga, jangan ada riba, jangan ada benda bercanggah dengan syarak. Bincang dengan BSKL, alhamdulillah putus bahawa semua urus niaga karbon kredit ialah urus niaga yang menepati syarak. Tidak bercanggah syarak. Kita pegang polisi, alhamdulillah. Jalanlah banyak mana pun. Sebab tu penting dalam bab ini, Islam ni dia bukan kita nak pimpin kerana nak bina yakin. Boleh ya. Hebat ya. Dulu kalau negara Islam nak jadi tuan rumah bola sepak ni, boleh ke? Nanti caca merba, nanti hara, nanti. Tak, Islam kena buktikan kemampuan. Kalau kita lead tiba-tiba kita gagal, orang akan menyalahkan Islam. Tengok tak boleh. Mana boleh orang Islam? Payah. Nak meniaga ni kalau tak nipu tak boleh. Kena ada juga sikit-sikit tipu. Jangan banyak sangat. La ilaha illallah. Jadi Islam datang bina keyakinan manusia. Yang kedua, zuhud. Zuhud dengan dunia. Dua ni sebab umat dulu berjaya. Pertama, yakin. Yang kedua, zuhud dengan dunia. Zuhud ni bukan pakai compang-camping. Zuhud ni bukan pakai baju terbalik, selipar terbalik sebelah sekerat. Ada seorang tak tengok dia pakai selipar kena kerat, depan kerat, belakang kerat. Dia kata orang berzuhud. Bukan zuhud dicuri selipar masjid. Zuhud ni kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, zuhud bukan orang yang pakai compang-camping, bukan. Zuhud ini ialah orang yang Allah bagi dunia ke dia. Dunia Tuhan bagi ke dia. Tapi dunia tak pernah masuk dalam poket, dalam perut dia. Sekadar guna-gunalah. Sebab tu yang hebat, sahabat-sahabat Nabi kan hebat-hebat tu. Kuda Nabi, Masya Allah. Kuda Nabi sekarang berapa juta tuan-tuan? Keturunan kuda Nabi sekarang. Juta ringgit seekor. Kuda perang Nabi SAW. Tuan-tuan pergi ke Turki tengok pedang Nabi. Bukan pedang biasa macam loyang ni, bukan. Pedang dia ada tetah permata, dia punya sarung dia, Masya Allah. Cantik, hebat. Sebab tu Nabi ni orang kaya. Siapa yang paling kaya? Rasulullah lah paling kaya sekali. Di Madinah tu tak ada orang mengatasi kekayaan Nabi SAW. Tuan-tuan tahu Nabi dapat 1/5 daripada harta rampasan perang. Kalau dapat 10 juta atau 50 juta, 10 juta untuk Nabi. Tapi habis kenapa Nabi? Nabi pemurah. Nabi ni pemurah sangat. Lubang masuk kecil, lubang keluar tu besar. Kita terbalik. Nabi ni pemurah. Pernah satu hari orang hadiah Nabi kambing 50 ekor. Sahabat dapat berita, ya Rasulullah kami dengar cerita kamu dapat kambing, betul kan? Nabi kata betul. Beri aku sikit, kata sahabat. Nabi kata ambil lah. Ambil lah. Banyak mana? Ambil lah semua. Ambil semua. Kalau kena kita ambil yang kecil-kecil kuruh ni, balik bela makan sikit, insyaAllah lama-lama gemuk lah. Pernah satu ketika Nabi ke pasar, bawa duit 8 dirham. Sampai di pasar, Nabi tengok seorang budak perempuan tengah menangis. Orang ni bergaya. Nabi kata, Nabi tanya, pasal apa kau menangis? Dia kata, ya Rasulullah,
tuan aku bagi duit 2 dirham untuk aku beli barang. Sampai di pasar aku tengok duit tu tak ada ya Rasulullah, terjatuh mana tak tahu. Puas aku cari daripada pagi tadi cari tak jumpa ya Rasulullah. Aku nak balik takut tuan aku marah, aku nak tak tahu nak buat apa. Ya. Akhir Nabi SAW, tak apa Nabi kata, aku gantilah duit kamu hilang tu, Nabi bagi 2 dirham ke dia. Ni ganti semula, belilah barang yang tuan kamu kirim. Nabi masuk ke pasar, beli baju 4 dirham. Tengok ada setelah baju tu 4 dirham. Nabi beli. Nabi SAW pakai baju baru, Nabi tanggal baju lama. Jadi makcik ni sunnah Nabi. Dia Nabi ni bila beli baju ke pakaian, Nabi pakai terus. Bukan simpan raya haji tak. Ya. Pakai terus. Ya. Jadi Nabi pakai baju baru balik. Tengah jalan jumpa orang minta sedekah. Ya, seorang lelaki duduk, tak ada pakaian. Tuan-tuan, siapa-siapa ada pakaian, berilah pada saya pakaian. Ya, semoga Allah Ta'ala ganti pakaian lebih baik nanti di akhirat pada tuan-tuan sekalian. Dia merayu-rayu. Ya, zaman saya kecil-kecil biasa tak ada baju tuan-tuan, tak ada pakaian. Orang kampung tak ada pakaian. Kita sekolah-sekolah dulu, kasut raya, kasut sekolah serupa je. Ya, kasut plastik putih itulah. Ya, ni kasut raya. Tidur malam tak atas kepala, jaga pegang terus takut hilang. Ya, kasut raya itulah berkongsi dulu. Ya, susah. Ya. Jadi Nabi SAW bila diminta pakai, Nabi tanggal baju baru yang pakai tu nak bagi ke dia. Dia pakai semula baju lama Nabi. Kalau kena kita confirm kita bagi yang lama tu. Ya, ambillah ni baju Rasulullah, jangan main. Ni baju bekas yang berhormat ni. Ni baju yang berhormat ni. Baju yang berhormat pakai walaupun buruk tapi dah Nabi beri yang baru. Nabi patah balik. Sampai di pasar, Nabi tengok budak ni menangis lagi. Nabi kata, kenapa kamu menangis lagi? Dia kata, ya Rasulullah, aku dah beli barang ni, tapi aku takut nak balik ya Rasulullah. Sebab dia keluar pagi lagi, petang tak balik-balik lagi. Dia kata, kalau aku balik, mesti tuan aku pukul aku ya Rasulullah. Aku takut sangat, takut kena pukul. Biasalah hamba kena pukul ni. Biasa je. Nabi kata apa? Tak apa, aku hantar kamu. Nabi hantar dia. Nabi salam keluar tuan dia. Dia kata Nabi, ini hamba kamu ni. Duit yang kamu bagi 2 dirham pada dia untuk beli barang hilang. Tercecer mana, puas dia cari, aku tengok dia tengah menangis, aku gantilah 2 dirham. Dia dah beli barang tapi dia takut nak balik sebab takut kamu pukul dia, kau marah pada dia. Kata Nabi, kalau kamu nak marah pada hamba kamu, kamu jangan marah ke dia. Kau marah pada aku. Kalau kamu nak pukul hamba kamu, kamu jangan pukul dia. Kamu pukul aku. Ya, Masya Allah. Apa kata tuan dia? Ya Rasulullah, dengan ini aku merdekakan hamba-Ku ya Rasulullah. Dimerdekakan terus hamba tu. Ya. Masya Allah. Kenapa? Kerana dia kamu sampai ke rumahku ya Rasulullah. Kerana hamba inilah kamu sampai ke rumah aku. Nabi sampai di rumah jangan main tuan-tuan. Saya pernah pergi ngempin siapa dulu. Puas ngempin, dia kata, Ustaz, inilah Tok Razak duduk dulu. Tok Razak duduk anjur inilah dulu. Meja inilah duduk dulu. Itu tak berubah tuan-tuan. Macam paku, macam mana pun tak ada dah. Tok Razak mati lama dah. Pasal apa? Terkenang jasa. Tok Razak duduk sini dah dulu. Oh, jangan main tuan-tuan. Pas macam mana? Yang lama. Payah. Dia ni Nabi datang rumah. Masya Allah. Ya Rasulullah, kerana hamba aku, kamu sampai ke rumahku ya Rasulullah. Lalu kata Nabi, 8 dirham. Dengannya aku boleh tolong sedekah. Dengannya aku boleh beli baju. Dengannya aku boleh bersedekah. Dengannya aku boleh merdekakan seorang hamba. Apa makna tuan-tuan? Maknanya harta kita yang penting bukan banyak, tapi siapa yang dapat manfaat dengan harta yang kita ada. Almarhum Tuan Aziz sekali sebut, dia kata tidak dinamakan orang alim kalau orang jahil tak boleh tumpang sikit sebanyak ilmu kita. Tidak dinamakan orang senang, orang kaya kalau orang miskin tak boleh tumpang harta kita. Itu bukan orang kaya. Orang kaya ni adalah orang yang orang ramai, orang miskin boleh tumpang harta dia. Ya.
Tidak nama orang alim, hebat ilmu dia. Tapi orang jahil tak ditumpang ilmu dia, tak. Sebab tu buatlah sesuatu ya, supaya kita jangan tamak dengan dunia. Ya. Saya bila duduk di kementerian, tahulah orang ni mari jumpa, minta, oh macam-macam ustaz, kalau dapat projek ni saya cadang nak bagilah ke parti lah, nak bagi orang tu. Saya kata jangan sebut, awak buat kerja betul-betul. Kalau Tuhan bagi rezeki, jangan lupa bayar zakat. Tolonglah orang susah. Dapat projek juta-juta, tolonglah orang susah, tolong orang miskin. Harta ni amanah Allah Ta'ala. Ya, saya tak pernah minta dan memang tak akan minta. Saya kata kalau kamu nak tolong, tolong susah. Almarhum Tok Guni Aziz, waktu minta Kelantan, ramai orang kita nak beri sumbangan. Tok Guru kata sumbang masuk tabung tu. Maka diwujudkan tabung Sehari Mekah. Masuk sedekah, masuk situ. Nak derma, masuk situ. Orang mari kata, dalam harta kamu ada hak orang miskin. Gunalah, tolong orang tu. Tolonglah. Harta ni bila-bila putus sekalian. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Dia dua perkara ni. Pertama yakin, yang kedua zuhud dengan dunia. Jangan tamak. Ya. Kalau kita nak benda, kita usahalah, usaha. Tapi jangan buat benda haram. Ya. Jangan nak juga projek akhirnya sogok. Akhir beri rasuah, jangan. Pasal apa? Boleh jadi atas kertas kita nampak baik, bila dapat tiba-tiba jadi benda tak baik. Ya, jangan harta ni. Ya, Allah Ta'ala uji harta kat Sayyidina Ali bin Abi Talib. Wahai dunia, kalau kamu nak tipu-tipulah orang lain, jangan tipu aku sudah. Nak tipu-tipu orang lain, jangan tipu aku. Ya, pasal apa? Kalau dia ad-dunya khulwatun khudrah. Kata Nabi, dunia ni kan ibaratkan tanaman di hijau, sedap tengok. Kan buka akaun bank tu 10,000, bank Islam 3,000, Maybank 10,000, tabung haji 20,000. Seronok tengok. Makan Maggi. Jadi oleh kerana itu, tanggungjawab besar kita yang pertama sebenarnya ialah membina keyakinan. Macam nak buat? Kita, tuan-tuan, jadi model untuk Islam. Jadi model untuk Islam. Jumpa orang bukan Islam, tunjukkan kebaikan Islam. Bukan tunjuk-tunjuk, memang Islam tu begitu. Tunjukkan keadilan Islam, tunjukkan kebaikan Islam kepada orang yang jahil. Sebab Nabi kata Islam mahjubul muslimin. Keindahan Islam tu terdinding oleh tangan-tangan orang Islam sendiri. Yang menghalang orang bukan Islam masuk Islam bukan sebab itu, sebab orang Islam tu sendiri. Dia nak masuk. Saya pernah mengajar masa di ITM dulu, ada seorang anak orang asal. Dia ni bagus. Ya, dia suka masuk kuliah. Kelas saya dia selalu masuk. Ya, saya kata bukan Islam tak wajib subjek tu dia tak ambil pun. Dia kata apa, dia suka. Dia pakai tudung. Ya, dia pakai tudung. Ya. Dah ada kawan-kawan dia pakai niqab, dia pakai niqab. Ya. Jadi bila dia pakai niqab, dia pakai tudung. Kejap dia pakai, kejap tu saya panggil, saya kata ginilah. Nak pakailah tak apa. Ya, cuma kawan-kawan dia mari kata, "Ustaz, dia tu bukan Islam, pakai tudung buat apa?" Ya, lah dia nak pakai apa masalahnya? Yelah, saya tak pakai. Lah awak tak pakai, awak yang tak betul, bukan dia tak betul. Saya perli kawan tu. Saya ditukarkan ke Kuantan. Saya dapat berita tak jadi masuk Islam. Ya. Padahal masa tu dia sangat dekat dia nak masuk Islam. Tapi dengan cerita tak jadi. Pasal apa tak jadi? Kawan-kawan dia tidak menarik dia, tapi duk perli dia, duk jauhkan dia. Ya, jadi kita bukan menarik mereka ke arah kebaikan, tapi kita tunjuk benda yang tak baik kepada dia. Akhirnya bukan Islam tak nampak keindahan Islam. Ya. Yang kedua ya akhi, di antara tanggungjawab besar kita pada Islam ialah setelah kita bina keyakinan, maka kita Nabi SAW sebut al-mu'min qawi khairun wa habbu ila Allah min al-mudha'if wa bi kulli ihris ala ma yanfa'uka. Segera buat benda baik. Kalau kita rasa benda tu elok, kita buat terus. Ya, buat terus. Wasta'in billah, minta lindung pada Allah Ta'ala. Takut-takut yang kita buat benda tu baik, tiba-tiba jadi tak baik kemudian. Macam kita tengok tepi sungai ni kan, elok sungai kita buat pangking sikit lah, tempat orang berehat-rehat. Kita fikir kalau kita buat tempat rehat-rehat ni okey sikit, kita pun buatlah pangking situ. Jadi tempat orang merenduk pula dah. Sudahlah dah. Hari tu kita fikir orang nak rehat-rehat. Oh punya dah, dia peluk bawah tu pula. Ya.
Jadi kadang-kadang benda kita buat tu elok, takut orang salah guna, jadi benda tak baik. Ya, daun ketum, sakit-sakit orang minum. Sudah tiap-tiap hari minum ketum pula dah. Jadi benda tak elok, macam-macam kan. Wala ta'jas, ya, jangan kamu putus asa. Kemudian kata Nabi sallallahu akhirnya, ya, mohonlah pertolongan Allah Taala pada waktu matahari mula terbit, waktu matahari mula terbenam, dan waktu mana kita masuk waktu subuh. Ya. Ya. 3 waktu ni banyakkan doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pagi, petang, dan waktu kita bangun tahajud tengah malam. Ya, ni waktu-waktu yang Allah Taala mesti doa. Ya, supaya Allah Taala, ya, beri kebaikan kepada Islam, kepada umat Islam, dan umat Islam akan jadi model, contoh. Dan saya tengok kita sebenarnya kita mampu. Orang Malaysia ni boleh jadi contoh terbaik untuk ajaran Islam, untuk umat Islam. Ya, kita banyak elit. Ya, kita mendahului beberapa sistem. Dalam ekonomi kita mendahului beberapa buah negara. Dalam gerakan Islam, banyak gerakan Islam tak berani masuk dalam politik sebab dia rasa takut politik demokrasi ni perbarat yang bercampur. Tak. Ya, bila kita buat, kita tunjukkan bahawa kita sebenarnya boleh kita ketengahkan. InsyaAllah, ya, 3 perkara sebagai penutup. Yang pertama, jangan tak ada masa dengan Allah. Nanti Allah tak ada masa dengan kita. Ya, sibuk macam mana pun, sempurnakan hak Allah, Allah akan sempurna hak kita. So risaulah tuan sekalian. Ya, kata mak saya, kita ni manusia kecil je. Kalau bumi Tuhan boleh jaga, takkan kita yang kecil Tuhan tak boleh jaga. Ya, halus sangat pun, ya, tak apa 7 kaki pun. Ya, jadi Allah Ta'ala Maha Agung, dia mampu mengurus mentadbir. Yang kedua, tuan sekalian, buat baik kepada makhluk Allah sebagaimana Allah buat baik pada kita. Jangan sebagaimana dia buat baik pada kita. Kita kena lebih baik daripada dia. Kalau dia tak nak beri salam, kita beri salam. Kalau dia tak nak tegur, kita yang tegur. Ya. Kita kena buat lebih baik pada dia. Ya. Kata siapa? Sayyidina Ali, Sayyidina Umar Al-Khattab mengadu pada Nabi, "Ya Rasulullah, tak pernah Ali beri salam pada aku. Sentiasa aku semua beri salam ke dia." Ya. Lalu Nabi panggil Sayyidina Ali, "Ya Ali, betul ke?" Kata Ali, "Aku memuliakan Umar Al-Khattab dan aku nak dia dapat pahala lebih baik daripada aku, ya Rasulullah. Kan pahala orang beri salam lagi besar daripada orang yang jawab salam." Ya. Tapi hebatnya Sayyidina Ali, Sayyidina Umar Al-Khattab dalam mesyuarat mana-mana, dia tak akan buat keputusan melainkan Sayyidina Ali beri pendapat dulu. Ya. Ditanya Sayyidina Ali. Setelah Ali beri pandangan, barulah Sayyidina Umar akan buat keputusan. Pasal apa? Kerana hebatnya ilmu yang ada pada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ya. Sayyidina Ali ni betul terang. Sayyidina Ali pak mentua Sayyidina Umar. Ya. Sayyidina Umar kahwin dengan anak perempuan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ya. Dan akhir sekali yang ketiga, tuan sekalian, kita ada benda yang sangat berharga pada kita, yang tak ada pada orang lain, yang hanya ada pada orang Islam, iaitu panduan Al-Quranul Karim. Mahal sangat, hebat sangat, lengkap sangat. Maka jangan sekali-kali kita tinggalkan Al-Quran. Maaf cakap, masing-masing kena tanya, bila hari akhir buka Quran? Bila hari akhir kita baca Quran? Ya, mungkin di antara kita kadang seminggu tak pernah buka Quran. Tiap-tiap hari baca Facebook, tiap-tiap hari tengok TikTok, berjam-jam. Quran tak buka, tak boleh. Mulakan setiap hari dengan Al-Quran. Buka handphone, buka website Quran dulu, baca. 1 muka, 2 muka baca Quran, barulah tengok benda lain. Ya. Tapi jangan sekali-kali kita sampai Quran kita tak baca. Quran ni dia segala-gala situlah, kebaikan, kemuliaan dan sebagainya. Ya, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita, mengampun dosa kita dan salah silap kita, insya-Allah. Ya, saya rasa sekarang dah sepatutnya dulu untuk malam ini. Kita pun insya-Allah. Kebetulan ada majlis, saya pun ada majlis lain selepas ni. Ya, insya-Allah apapun, terima kasih banyak, tahniah pada tuan sekalian. Dan mudah-mudahan kita sama-sama bantu sahabat kita, saudara kita, saudara Senu yang telah dipilih, ya, sebagai wakil kita di sini. Ya, berat mana pun beban yang ada, insya-Allah bila kita sama-sama bantu, sama-sama tolong-menolong, Allah Ta'ala akan ringankan, beri kebaikan kepada kita bersama, insya-Allah. Ya, wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna warḍana warḍa 'anna ya arhamar rahimin. Rabbana tabayyana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Qabbalallahu minkum.